Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam perbincangan kita dalam bab kitab Muniyatul Musalli, di akhirnya bab Tatmim Al-Fa'idah. Muka surat 35 di bawah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ala wa inna zulma salasa. Nabi kata zalim itu ada 3. Zulmun la yughfar, wa zulmun la yutrak, wa zulmun maghfur. Fa amma zulmul ladzi la yughfar fa syirku billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa amma zulmul ladzi la yutrak fa zulmul ibadi ba'dihim li ba'd. Wa amma zulmul ladzi yughfaru fa zulmul 'abdi li nafsihi. Artinya ketahui olehmu bahwasanya zalim itu terbagi dia atas 3 bahagi. Zalim ini ada 3 jenis. Kita ingat kezaliman ini ada berapa jenis? 3 bahagian. Yang pertama, zalim yang tiada diampun. Kezaliman ini kezaliman yang paling besar sekali, tak ada ampun. Yang kedua, zalim yang tiada ditinggalkan, tidak dibiarkan begitu saja, akan ada pembalasan. Yang ketiga, zalim yang diampunkan dia. Zalim harus diampun. Bagaimana? Maka ada pun zalim yang tiada diampunkan dia, itu sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni tidak diampun sama sekali. Siapa dia buat syirik dengan Allah, sama ada syirik dalam perbuatan, syirik dalam perkataan, syirik dalam apa saja, dalam akidah, maka orang ini tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakni sembah akan lain serta Allah. Sembah benda-benda lain sekali dengan Tuhan. Dalam bab syirik ke bab apa ni, kita akan jelaskan panjang insya-Allah taala dalam bab mengaji akidah kita. Dalam apa saja kita buat syirik. Firman Allah Taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah ni surah An-Nisa ayat 48. Tanda dah. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutu dengan dia, dan diampunkan akan yang lain daripada demikian itu bagi orang yang dikehendaki. Orang yang buat syirik, tak ada ampun. Syirik dalam perkataan. Umpamanya orang ni kata Allah SWT tak ada. Itu orang syirik. Orang kufur. Ataupun dia kata ada lagi satu kuasa atas dunia ni yang boleh mengatasi kuasa Allah. Ataupun yang bersama dengan Allah. Tulu Tuhan. Itu dia panggil syirik dalam perkataan. Ataupun apa saja dia kata. Syirik dalam perbuatan pulanya, kita pergi sembah berhala, pergi dekat kubur, royak ketuk apa ni, sembah kubur umpamanya, ataupun pergi dekat kubur royak, tu oli dalam kubur ni, buat mari tolong hamba-hamba susah ni, itu dipanggil syirik dalam perbuatan dan perkataan sekali. Perbuatan pergi ke kubur. Ataupun kita bawa kambing pergi melih kat kubur. Melih kat kubur tu oli-oli. Itu dia panggil syirik dalam perbuatan. Banyak perkara-perkara syirik yang perlu kita kena belajar. Karena di antara perkara yang membatalkan syahadat kita, ialah ini perkara ni. Perkara yang membatalkan syahadat maksudnya syirik. Syirik dalam i'tikad pula kita percaya ada lagi kuasa lain yang boleh mengatasi kuasa Allah. Ada sebahagian orang manusia ni percaya. Jadi penjelasan panjang, insya-Allah kita akan masuk dalam bab ini. Dan Allah Ta'ala bagi keampunan bagi hak lain daripada syirik. Allah Ta'ala bagi keampunan liman yasha, bagi orang yang dia nak. Siapa-siapa dia nak, suruh Tuhan. Orang buat dosa secara mana pun, dia Tuhan nak ampun, dia ampun. Itu hak Allah SWT, kita tak boleh pertikai. Tak boleh kata guana pula Tuhan. Tak ada guana. Bagi Tuhan tak ada guana. Yaf'alu ma yasha. Tuhan buat apa yang dia nak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tuhan tak boleh tanya dia buat apa. Kita hak kena tanya. Dan ada pun zalim yang tiada ditinggalkan.
Zalim hak Tuhan tak tinggal. Maknanya Tuhan tak biar lok gitu. Iaitulah zalim hamba setengah akan setengah. Zalim sama-sama manusia. Ini Tuhan tak akan biar. Tiada daripada dihisapkan antaranya dan antara orang yang dizalimkannya hingga reda ampunnya. Hingga reda. Mana kalau kita buat zalim kau orang, tak boleh kita royak. Hamba minta maaf lah, minta maaf belakang. Tak jadi. Pada itulah sebahagian orang, dia kata tak apa kita zalim kau orang pun. Sampai air raya, kita takak selama air raya. Maaf zahir dan batin. Selesai masalah? Tak selesai. Bukan boleh maaf zahir dengan batin lagu tu. Kalau kita buat gapo ke dia. Contohnya kita hina orang ni, tak cepat ramah. Kita kena naik pula atas petang. Puji dia balik. Ataupun kita kutuk dia. Kita apa ni? Kita buat ambil barang-barang dia. Kita kena pergi minta maaf dengan dia. Tak boleh ambil barang orang, lepas tu atas sampai dekat raya tulis kat selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Atas. Dia tidak jadi lagu tu kalau itu senang. Ini manusia mesti selesai. Ni. Dia kata apa ni? Tiada daripada dihisapkan. Akan dikira di antaranya antara orang yang zalimkan. Orang yang zalim. Dengan orang zalim, orang yang kena zalim ni, dia akan depan dua tu. Jadi kalau kita tak depan hari akhirat esok, kita selesai atas dunia ni. Malu nak pergi minta maaf. Dia kata malu. Malu atas dunia ni meta ya. Sikit ya. Tapi malu nak minta maaf depan Allah SWT esok bukan senang. Malu depan Tuhan esok. Senang ke? Payuh. Masa tu berat ni jadi. Jadi kalau kita tak ambil peluang lah juga kita pergi hari-hari raya, pergi rumah saing kita ngenak dia dulu. Masa kita ada kuasa kita zalim dia. Masa kita itu, kita ambil benda-benda dia ke. Apa saja yang kita buat kesalahan dengan dia, air raya lebih zero dia. Zero kecik molek-molek dengan dia. Kita dua ni saya lama. Hak teman-teman muda dulu, hak fokus banyak minta maaf lah weh. Lo ni sama-sama kalau hak naik Uber agak, sama-sama apa ni, nyala dah. Rambut tu dah ada warna dah ni kata. Minta maaf. Kalau kita ambil benda orang, tanah orang, kau gapo, apa klik. Lo ni kalau tanah orang main-main, orangnya ambil demo ni. Orang pozek dah, kita indah lagi. Kokeh lagi. Macam-macam cerita. Jadi manusia tidak rasa besar salah kita ambil. Ambil tanah orang payah tu. Ambil benda-benda lain. Gapa-gapa sajalah. Barang-barang dia tinggal mana kita ambil. Tak boleh. Kena pergi minta maaf, kena selesai atas dunia ni. Kalau tak selesai daripada Allah SWT esok. Pasal tu dia kata, kezaliman yang tidak ditinggalkan. Mana kezaliman yang tidak dibiarkan. Mesti ada balasan. Dihisapkan antaranya, antara orang yang dizalimkannya hingga reda ampunnya. Tengok siapa tu dia reda. Adapun zalim yang diampunkan, zalim yang diampunkan, mudah. Supaya kita baca dalam mana-mana doa, dalam mana-mana zikir. Contohnya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa dia berzikir lepas mayat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar 33 kali ataupun 34 kali atau 33 kali sudah cukup satu dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Hingga akhirnya Tuhan kata diampunkan dia walaupun sebanyak dosa dia sebanyak buih di lautan. Besar ke tak besar pahala? Besar, cuma kita tak kata ya. Pasal serah banyak dah kali pahala. Amal pun tak faham juga. Kalau serah tak banyak lagi pahala, dia tak buat, dia baca zikir. Ya. Hak ni dalam bab dosa-dosa yang ketiga saat ini. Kita kena ingat. Tanggung dosa. Zalim yang diampunkan iaitu zalim hamba bagi dirinya sendiri. Zalim kita ni dengan diri kita ya. Tak terlibat dengan orang lain. Kita ni Allah SWT. Hak ni mudah. Mudah pun kalau Tuhan hidayah kita. Kalau dia Tuhan tak hidayah, payah. Senang kau nak kata astagfirullah, senang kau nak kata. Cuba kita muhasabah diri kita. Manusia nak kembali kepada Allah Taala contohnya. Semalam bila berlaku banjir. Berapa orang naik atas dikas mayat, menitiskan air mata mengadu kepada Allah, ya Allah cukup dah lah. Banjir ada ni padat ni, banyak dah rumah tergelam, banyak dah harta benda hilang. Berapa orang yang mengadu kepada Allah Taala di saat-saat ujian yang begini lebat, walaupun rumah dia tak tergelam, kita kena tengok rumah kawan-kawan kita hak dua hanyut. Berapa ramai orang tidur di tepi jalan, tak ada tempat nak pergi. Berapa orang yang menitis air mata, mengadu kepada Allah Ta'ala, minta ujian bersih.
Mana kita ni tidak mudah kembali kepada Allah. Kecuali Allah Ta'ala pilih orang ni saja. Orang-orang yang saja Tuhan pilih. Orang ni yang sibuk. Kalau tidak orang lain, kalau sibuk ngai kopi, sibuk ngeraung, kalau tengok. Sibuk dengan benda lain. Jadi kita, benda ni mudah. Mudah. Nabi kata dalam hadis lain, innahum la yasirun ala man yasirullah. Mudah bagi orang yang Allah Ta'ala permudahkan dia. Nak kata astagfirullahaladzim 3 kali, faham ayat. Dia tu tak beri hidayah, nak suruh kata, nya lorak lah, nya gaduh lah, nya nak kecek, nya nak cumik saya. Cukup. Halangan-halangan yang boleh menghalang kita, kata benda tu. Tapi kita kena ingat, dosa zalim ada 3 jenis. Zalim yang paling besar sekali, zalim apa? Zalim melakukan syirik kepada Allah. Inna syirka adalah ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala firman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah satu kezaliman yang paling besar sekali. Kalau yang kata zalim paling besar orang tindah orang, itu zalim yang manusia. Zalim yang paling besar sekali iaitulah zalim kita kata Allah Ta'ala tidak kuasa penuh, ada kawan. Ini zalim paling besar sekali. Pasal itulah di cerita, dikata zaman Nabi apa ni? Waktu Nabi Allah Musa AS mengadu kepada Allah Ta'ala, orang kata dia macam-macam Nabi Musa. Mengadu kepada Allah Ta'ala tu, dia kata, ni Musa. Lagu tu menggagit dah. Orang kata, aku ni, Allah Ta'ala, maha berkuasa ni, orang kata aku ada anak. Apa ni, Uzair tu anak Allah. Malaikat ni anak tina Tuhan. Orang kata aku macam-macam. Sedangkan Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi kita, apa ni, itu Allah Ta'ala nak bagi sabar pada manusia ni. Jangan kita. Jadi kezaliman yang paling besar sekali iaitulah kezaliman melakukan syirik pada Allah. Tuhan tidak maaf kecuali orang ini kembali bertaubat, beriman kepada Allah SWT. Jadi zalim yang ketiga ni adalah zalim manusia pada diri dia sendiri, iaitulah zalim dia dengan Tuhan. Hak ni Allah Ta'ala mudah nak lepas. Dengan kita istighfar lepas, dengan kita semaya lepas, dengan kita ambil wuduk lepas, dengan kita jalan lagi ke masjid, banyak. Dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Ta'ala, tapi dosa ini saja. Dosa dengan manusia, mesti minta maaf. Dosa dengan syirik, mesti minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kembali beriman kepada Allah. Jadi hadis ini, hadis Hasan. Darjah hadis ini Hasan. Tanda itu. Diriwayat oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan Al-Bazzar. Sebagaimana disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab dia. Al-Jami' As-Sahih. Dan sanak dia Hasan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Nasiruddin. Rahimahullah. Al-Jami'. Baik. Mana hadis Hasan kita ngaji dah. Hadis yang kedua selepas daripada hadis sahih dipanggil hadis Hasan. Dan kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia kata kepada dia, bahawasanya aku, kata Muawiyah ni khalifah akhirnya, dia jadi khalifah. Sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan dia orang yang tiada dapat, orang yang menolakkan dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia maksud? Muawiyah kata, aku malu nak zalim ke orang hak lemah, orang hak tak ada pembantu, tak ada penolong, tak ada orang yang membela dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Aku malu nak zalim ke orang lemah. Tapi orang ni, orang lemah itulah hak untuk kena zalim. Mungkin tak ada orang bela dia. Muawiyah kata aku malu nak zalim buat ni. Kalau aku nak lawan juga pun, orang-orang hak hebat-hebat hak boleh lawan. Baru sedap. Baru ada perlawan ni. Ni kita tengok orang lemah lawan. Buat nyanyi dia. Sebab kita orang besar, lagi titik lingkar budak kecil. Seru ke? Budak tu tiap apa? Abang tu titik lingkar dia. Tak seru mana dah. Tapi kalau sama-sama ahli boxing, kita boleh ubah dia. Baru dah orang panggil. Ada kehebatannya. Baru nampak gedebel sikit dah. Itu Muawiyah kata, aku sangat malu nak zalim orang lemah yang tidak ada kuasa yang boleh menolak dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata setengah hukama. Apa dia mana hukama? Hukama mana apa? Orang yang bijak pandai, ahli-ahli fikir. Yang dia panggil cendekiawan, itu dia panggil hukama. Hukama ni orang bijak pandai, bahasa moden ni panggil cendekiawan, ahli fikir. Lah ni orang panggil apa dia, macam-macam nama lah sekarang. Hukama kata apa? Sebutkan oleh kamu setakala engkau menzalimkan seorang akan adil Allah padanya. Kalau kita zalim kau orang, kita teringat Allah Ta'ala akan berlaku adil kepada orang ni. Dan pada tatkala kuasa kamu
kamu kena ingat kuasa Allah atas kamu. Kalau kita suruh kita kuat. Bila kita ingat kuasa Allah Taala mengatasi kuasa kita rasa kuat ke tak kuat? Lemahlah kita. Dan jangan kau dalam kitab kita ni, kitab lama dia tulis hukama, Dalam kitab kita ni tulis hukama, dalam kitab hak baru ni, hak warna biru bin Hilabi ni tulis ulama. Ya. Jadi mengikut dalam kitabnya hukama itulah. Hukama, ulama boleh belaka, tak ada masalah. Tapi maknanya kita asal dianya, kita jawi. Kalau kita tengoknya hukama. Tanda tepi itu, ulama itu hukama. Jazakallah khair. Bagus ni. Amir ni, dia nampak perbezaan di antara dua naskah. Kalau kita baca hukama, kita dia ulama. Dia komplain balik. Jadi pelajar-pelajar kita ni kena ambil perhatian. Maknanya, pelajar tu perhati. Ada perbezaan di antara dua naskah. Kita nak lagi itulah. Kata setengah hukama, sebutkan oleh kamu tatkala engkau menzalimkan seorang akan adil Allah padanya. Dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah atasmu. Dan jangan engkau mencengankan. Mencengankan itu tanda situ. Jadi menghairankan. Rasa bangga diri. Rasa hebat. Kerana kamu lulus dua tangan kamu. Jangan kita rasa cengeng, rasa hebat, rasa megah. Sebab tangan kita ni boleh buat apa saja. Kamu tumpahkan darah. Kita boleh menumpah darah orang, boleh bunuh orang dengan sewenang-wenangnya. Maka bahawasanya, bagi yang membunuh, lagi akan mati seperti itu juga. Kita kena ingat, orang yang bunuh orang ni, muda-muda ni, dia akan mati lagi juga. Coba tengok pemimpin-pemimpin yang zalim. Duk gatul orang, duk bunuh orang, akhirnya dia mati lah pun. Dia sendiri akan dibunuh oleh rakyat dia. Dibunuh oleh kerajaan lain yang mari kepada dia. Mana itu kesudahan orang zalim. Fasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Orang zalim dia akan tahu, dia akan tengok mana nak pergi. Hak tak sekira dia dengan Tuhan tu pula pan. Atas dunia dia dapat kehinaan. Tuhan nak ampun tu cerita itu hak Allah. Dan kata Abu Saud. Dalam kita Abu Nur. Dah, salah. Buh titik 2, titik 3. Abu Saud. Buh tambah titik. Berkata Abu Saud Ibnu Yazid. Jumpa tak? Cepat pak. Dia tulis Abu Nur. Tulis Abu Saud. Titik 3. Dan kata Abu Saud Ibnu Yazid. Siapa dia ni? Nanti tak ada nak tengok. Dia panggil nama-nama orang ni kita kena balik pada kutubut tarajum. Kita mengenai sejarah hidup ulama. Bermula batu yang dimasukkan dalam bunian. Apa makna bunian? Bunian ni bukan orang bunian. Budak ni kalau sebut bunian ni panggil orang bunian. Ada kau orang bunian Ada. Kau orang tu tulis dalam buku cerita ya bunian. Bunian di sini maknanya binaan. Bunian dengan makna binaan. Batu yang dimasukkan dalam bunian, dalam binaan rumah pada ketiadaan halal ialah beki. Gapo dia ialah. Dalam kitab lama gapo dia? Kitab lama ni gapo dia? Ia saja dah. Patul lepas pada ia tu? Kerang. Gapo dia sekerang? Gapo sekerang? Dalam kitab baru kata? Cekerang. Gapo dia? Bukan nama binatang ni. Dalam kitab hak Musalli Rumi pun dia rayak. Tak tahu gapo sekarang, cekerang tak nak rayak. Kita tengok kepada kitab asal yang dia nakal daripada kitab Sirajul Muluk. Sirajul Muluk. Ni. Dalam kitab Sirajul Muluk kata, Al-hajaru fil bunyan min ghairi halli. Arbun ala kharabi.
Arbun itu makna cengkeram. Tahu cengkeram? Deposit kepada runtuhnya bangunan. Itu makna cengkeram. Cengkeram kau panggil. Bayar square orang panggil. Kalau kau Kelantan panggil bayar square, deposit. Cengkeram bahasa Malaysia. Betul. Itu makna cengkeram. Tulis baik. Cengkeram. Dia tulis dalam kitab kita ni. Kaf ram makna cengkeram. Jadi rumah yang dimasukkan dalam bangunan kita tu batu yang tidak halal. Kita pergi curi batu orang yang apa kau? Ialah bukan ialah. Ataupun ia saja tak apa. Ia menjadi cengkeram. Menjadi dalam bahasa Arab ditulis ini arbun. Arbun ni makna cengkeram. Cengkeram nak jadi binasanya rumah tu. Mana kalau kita nak suruh binasa cepat rumah kita, kita masuk benda-benda yang tidak halal. Itu kata Abu Thawr Ibn Yazid. Cerita ni. Dan kata setengah pula, kata ulama lain pula. Jikalau bahawasanya syurga, ia satu negeri yang kekal, dimasukkan satu ataupun sepotong kayu daripada zalim, ambil sepotong kayu hak kita zalim dalam syurga, nascaya aku takut bahawa binasanya. Maknanya kalau masuk apa ni? Kayu dalam syurga hak tidak betul ni pun bimbang takut syurga takut jadi runtuh juga. Itu dimaksud dia. Yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Rumahnya akan binasa. Binasa ni sama ada dia utuh, saya duduk. Binasa juga rumah ni tak utuh bangunan dia ada, kekal. Tapi huru-hara dalam rumah. Berkekoh semua dalam rumah. Kelip-kelip punya duduk tepi hal tu, melawak ni, tak ada. Tak ada orang panggil rumah yang tidak harmoni. Tak jadi apa rumah kalau gitu. Nanti ramai duduk kedai kopi tu. Dan cerita. Cerita ni cerita. Mana cerita makna apa? Cerita. Bahawasanya Kisra Anusyarwan. Nama raja. Kisra Anusyarwan. Adalah guru, baginya guru mengajar ilmu adab. Jadi seorang cikgu dia mengajar adab. Tata tertib, tata tusila ni. Mengajar adab, ilmu adab akan dia. Hingga masyhurlah ia pada ilmu. Masyhur. Kerana dia ni ngaji. Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada suatu hari dengan ketiadaan dosa. Satu hari, cikgu dia ni, miak dia. Pulah selingor kau, kutir dia kau. Dia ni anak raja. Anak raja tapi rajin ngaji. Yakni dengan tiada kesalahan. Nyepiak tak ada salah. Maka menaruh marah pada hatinya. Dia pun tok dalam hati dia ni, nak marah ke tok guru dia ni. Apa piak aku tak ada penyakit? Tak ada sebab-sebab nyepiak aku ni. Pasal apa? Maka tatkala baik ia kerjanya baginya. Kerja dia. Kerajaan. Maka tatkala baik ia kerajaan. Maknanya Anusyarwan ni sudah jadi raja. Dia panggil tok guru dia, maka berkata ia bagi gurunya. Mari, Tuan Syekh, mari duduk sini. Dia nak marah. Tapi dia mikir juga, mesti ada sebab tok guru dia ni, piak dia tak ada salah. Jadi pelajar kita pun kalau tok guru, ustaz kita marah tu, adalah kes kita. Jangan kata saya tak ada salah. Di setengah pelajar ni, bila dia kena putih kau ustaz kau, dia ayat kaya dia kata dia tak salah. Ustaz salahnya, duduk putih lingkungan dia. Ayuh pun kalau hak jenis itu kan, masuk alih anak juga. Sanggup demonstrasi, bawa kapok, bawa golok pergi ke sekolah. Cari cikgu mana dengan anak dia. Jadi ya, punuhlah anak lagu ni. Anak jadi punuh. Anak wayak gapo patutnya. Ayuh tu mari senyap-senyap tanya cikgu. Gapo dia sebab cikgu apa ni? Marah anak saya, piak anak saya ni. Kenapa? Cikgu tu royak lah nyakit gapo. Nak klik tanya anak dia pula. Betul cikgu ni salah Dia buat kamu tak ada sebab dia. Dan kita tahu dah menyakit kan, tanya pula anak. Gapo dia boleh. Jangan bela anak, bahaya.
Maka cerita dia ni, maka berkata ia bagi gurunya, apa yang menanggungkan dikau atas memukul akan daku pada hari bergiam-giam. Satu masa dulu, pernah saya tak ada salah, tiba-tiba tuan pukul saya. Kenapa? Maka berkata, dan baginya, memukul akan daku pada hari bergiam-giam dengan zalim. Tak ada sebab saya. Tiba-tiba saya kena pukul. Kenapa? Maka kata gurunya, guru pun jawab, setakala ada engkau, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. So, guru dia kata, aku tengok mu ni rajin terlanjut nak ngaji. Ilmu kat masa mana orang ngajar ngaji. Tak rajin potong. Batu aku kuat. Aku harap bagimu kerajaan kemudian daripada bapa engkau. Jadi aku harap mu akan jadi raja, pemimpin selepas daripada ayahmu nanti, kamu akan ganti ayahmu. Jadi raja. Maka aku kasih aku rasakan dikau pada zalim, supaya jangan engkau zalim akan seorang. Jadi aku nak suruh merasa kena zalim sikit, biar mu mikir zalim ni seksa diri. Jadi aku zalim mu sekali dulu. Aku pukul mu tanpa sebab dulu sekali-sekali. Kamu ingat siapa hari ni? Lepas mu jadi raja, mu ingat lagi kes tu. Jadi tujuan aku ni nak suruh mu ingat, bahawasanya kita buat zalim ke orang ni tidak baik, orang akan ingat setiap kezaliman yang dilaku. Maka berkata, ia Anu Syarwan pun jawab kepada guru dia, Zah. Zah tu maknanya elok. Moleklah. Moleklah. Eloklah apa yang Tuan guru buat pada saya dulu, molek. Saya ingat lagi. Perbuatan zalim tu sampai hari ni saya diingat dalam kepala saya, pasal apa saya dizalim, dinyaya oleh tuan guru saya sendiri. Tak ada sebab. Sekarang ni saya faham dah, bahawa tujuannya, Tok Guru nak ajar adab supaya dia mikir, jangan buat zalim kau. Itu cerita Anu Syarwan. Maka setengah raja yang dahulu disurat pada hamparannya akan syair ini. Jadi ada pemerintah raja dulu, dia tulis syair ni, tak di hamparan dia, duduk tengok situ. Tulis di hamparan, tepek dinding dia ke mana ke. Baca dianya, kita kena ngapa syair ni kena pakai hafal lah. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. Artinya, jangan kamu zalimkan orang apabila kamu ada kuasa. Bila mu ada kuasa, jangan zalim kau. Fazulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Dan tiada kamu ketahui dengan apa yang perbuat. Fal-zulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Kezaliman yang kita buat ni, dia akan jadi menyesal. Tanamu aynaka wal mazlumun tabihun. Tidur dua mata engkau. Matamu tidur. Jenera kerah-kerah. Wal zulmu muntabihun. Dan yang kena zalim, jaga ia. Tanda-tanda. Tanda setengah bit tu itu sekatu. Lepas tu balik tulis molek. Kalau tidak, tukar tepat. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Meminta doa atas engkau dan ainullah, mata pemerhatian Allah SWT tu, lam tanami, tiada tidur. Mata tu hanya tak tidur. Duk tengok semua membuat kerja. Berani lagi kita zalim kau ya. Baca. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Faz-zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadami. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Tanda sekat-sekat. Sekat bit begitu. Artinya jangan masuklah. Jangan kamu zalimkan orang apabila ada kamu kuasanya. Tanda satu sekat tu. Maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Zalim itu dia akan bawa kepada menyesal. Tidur dua mata engkau dan yang kena zalim jaga ia.
dan yang kena zalim jaga. Kata dia. Tidur dua mata engkau dan yang kena zalim jaga. Orang yang kena zalim ni tak tidur. Duduk mikir, duduk mengadu pada Allah Ta'ala, duduk doa, duduk teriak tangis. Ia meminta doa atas engkau dan ainullah tiada tidur. Habis kata. Kata syair itu, orang lain itu jangan masuk dalam makna dia. Faham arti dia sekatu. Baik. Kata syair. Hak yang pertama sana itu la tazlimanna idza ma kunta muqtadiratu. Tu Syekh kita ambil daripada kitab Sirajul Muluk. Sirajul Muluk li Syekh At-Tartushi. Dia ada bait kitab ni dan bait ni juga ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair buat tu bait juga ni, syair ni. Al-Kabair pernah kita baca sini di masjid ni. Doa yang syair yang kedua ni pula, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layli nafizatun walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Boleh baca? Ini lagu dia macam lagu berzanjir. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layli nafizatun walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Boleh baca? Bait yang kedua ini diambil daripada kitab Diwan Al-Imam Syafi'i. Yang bait ini, dua bait ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah taala dalam kitab dia Diwan Asy-Syafi'i. Tanda. Atahza'u bid-du'a ini dia ambil daripada kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i. Makna dia, kamu mudah-mudah akan doa dan kamu mempermain-main akan dia. Tanda sekata. Akan dia tu satu. Setengah bait yang pertama. Dan tiada kamu ketahui akan apa yang memperbuat oleh doa. Mu tak tahu doa tu buat apa. Doa ni kita nampak ya orang doa kat langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau dia Tuhan terima doa ni apa jadi kita? Binasa kita. Tuhan ajak balas, ajak ya. Dia tak tanya Tuhan nak balas, metal. Sihamul laili nafizatun walakin anak panah malam sangat lulus, sangat telus jalannya dia dan tetapi walakin dan tetapi laha amadun walil amadin qida'u, baginya masa dilalukannya dan setakala dilalukannya. Habis kata. Laha amadun, maknanya masa dia tu ada masa. Walil amadin qida', tapi masa dia tu akan berakhir. Tiap masa akan berakhir. Mana bila orang ni doa ni dianggap sebagai anak panah malam. Anak panah malam ni dia akan kena, akan sapa pada orang yang dituju. Contohnya masa tu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tengok jaraklah jauh ke dekat. Mana kalau kita berdoa masa ni, Allah Ta'ala buka pintu langit masa tu, kabul doa kita. Esok, masa tu juga akan berlakunya apa yang didoa oleh orang. Orang yang kena zalim pada orang zalim. Tapi boleh jadi masa tu tak terbuka lagi pintu. Dia naik dah. Permohonan ni naik. Mana dalam perjalanan. Lama masa, perjalanan ni akan berakhir juga. Bila berakhir, kenalah doa kita orang zalim ni, akan kena doa orang yang mazlum. Jangan putus asa. Kita doa ya kepada Allah SWT. Doa, jangan tanya bila Tuhan nak lulus. Bila Tuhan nak kabul doa kita itu. Bukan kerja kita. Nak tanya bila Tuhan nak kabul. Kerja kitanya, iaitulah berdoa kepada Allah SWT. Dan tatkala menzalim oleh Ahmad ibn Talun. Seorang pemimpin nama Ahmad ibn Talun. Daripada ia mengerjakan adil. Mana dia ni zalim, tidak adil kepada rakyat dia. Bila dia zalim, tidak berlaku adil kepada rakyat dia. Berteriak segala manusia, bertepik segala manusia daripada zalim. Orang bertepik, zalimnya dia ni begini. Dan berhadap mereka itu kepada Sayyidah Nafisah. Seorang yang warak, iaitulah Syarifah. Seorang yang mulia, yang sangat zahid. Orang pun tak tahu nak buat apa. Nak royak ke polis dia juga. Royak ke BPA dia juga. Royak ke berapa saja pun. Semua dia berlaku.
Dia sendiri dia raja, pemimpin. Orang yang ngadu kepada seorang yang baik, seorang yang warak, nama dia Sayyidah Nafisah rahimahullah, mengadu orang akan dia. Maka berkata ia, kata Sayyidah Nafisah, manakala ia berjalan, kata orang esok hari. Dia tanya, bila kau Ahmad bin Talun ni, bila akan lalu menjalan? Dia maka esok dia ada program nak lalu kau ni. Maka menyurat ia pada kertas. Sayyidah Nafisah pun tulis di kertas, tulis nasihat di kertas. Dan berhenti ia pada jalan. Dia pergi tunggu tepi jalan tepat Ahmad bin Talun nak lalu esok. Kemudian lalu ia raja itu, bila sampai depan dia, munggu dulu bukan lalu poket tolong ni. Lori dengan polis lagi, dengan trafik lagi, dengan gapo lagi tu. Mana nak sekat. Jadi dulu orang jalan dengan kuda jalan kokoh, dia panggil. Berkata ia, "Hei Ahmad bin Talun. Hei Ahmad bin Talun." Maka tatkala melihat ia akan dia dikenalnya. Bila Ahmad bin Talun ni tengok Sayyidah Nafisah, dia kenal. Dia kata ni orang jauh ni. Macam mana saya pergi jalan lagi ni? Orang warak aku ni. Pasal itulah kalau kita jadi orang baik-baik, jangan duduk main sengih-sengih pergi jalan semua. Orang tengok, tak ada kerja ni. Pergi jalan semua duduk. Jangan duduk main. Kena duduk di tempat yang baik-baik mulia. Sekali-sekala orang tengok tu pergi jalan tu, mesti syekh ni ada sebab dia mari duduk sini. Nah. Jadi orang pun jadi nak tanya masak, nak apa ni, jumpa dengan dia ada sebab. Jadi kalau kita duduk semua orang lalu tengok, tak pakai kerja dia duduk sini semua ni. Tak ada masalah. Jadi bila Sayyidah Nafisah duduk pergi jalan, raja tengok, hai, pelik ni. Apa sebab duduk sini? Maka tatkala melihat ia akan dia dikenalnya. Maka turun ia daripada kudanya berjalan kaki dan mengambil ia akan kertas itu daripada tangannya dan baca ia. Dia pun turun daripada kenderaan dia, daripada kuda dia, pergi jumpa Sayyidah Nafisah, ambil kertas. Ambil dengan tangan, baca. Maka tiap-tiap padanya tersurat dengan katanya. Dia bacalah. Dia baca. Tiap-tiap apa dia tu? Padanya. Begitu. Baik. Dia kata gap adalah kertas hak dia tulis tadi. Nasihat dia tadi. Manakala kamu milikkan, maka kamu buangkan. Dia kata Ahmad bin Talun. Bila mu milik satu benda, mu tahu. Dalam nasihat dia. Bila mu boleh jadi kerajaan, kamu buang kerajaan. Pasal apa? Bila berlaku zalim, kerajaan tak lama kekal. Dia akan tukar. Allah Ta'ala akan tarik kuasa dia. Jadi nasihat dia. Dan sungguhnya kuasa kamu, maka kamu keraskan. Bila Allah Ta'ala beri kuasa kamu, zalim, buat keras pada rakyat. Dan memberi nikmat akan kamu, kamu keraskan. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu dengan kemewahan, kamu keraskan. Tak bagi kepada rakyat. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan. Bila nak beri satu benda kepada rakyat, mayah pula. Syarat ni, macam-macam benda yang buat. Maka jika kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan. Bila beri rezeki, kamu kerak. Maka sebenarnya telah diketahui kamu, sebenarnya anak panah malam sangat lulus, tiada tersalah. Jadi nasihat dia nya, mu ni benda-benda buat payah belakang rakyat. Zalim rakyat lagi, apa ni, projek-projek tak lulus pada rakyat, rezeki tak beri, mu kena ingat. Anak panah malam sangat lulus, tiada tersalah. Mana lulus, mana sangat tepat pergi dia. Anak panah malam ni sangat tepat. Tak tersalah, dia akan kena pada sasaran dia, kena pada target dia. Istimewa pula daripada hati yang telah kamu pediskan dia. Lebih-lebih lagi daripada hati orang yang kamu sakitkan dia. Pediskan dia, mana kamu sakit hati ni. Orang ni kalau doa besok dengan Tuhan, anak panah dia akan laju pergi. Dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan akan dia. Ibarat kata. Mana tubuh yang kamu telanjangkan dia ni masuk dalam penjara ke apa. Telanjang sungguh. Pelaku dia jadi pelaku. Mana kamu buat seksa pada tubuh orang ni. Perbuat oleh kamu. Ini orang panggil bahasa cabar. Perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendak. Perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendak. Maka tiba-tiba padanya tersurat. Tengok. Tengok, undur balik tadi Pak tadi.
mengambil ia akan kertas itu daripada tangannya dan bacanya, maka tiba-tiba salah kitab kita. Kitab lama tu undur balik dalam muka surat 36. Ini mulahazah daripada Amir. Dikata dalam kitab dia tiba-tiba. Dalam kitab lama tiap-tiap tak? Tiap-tiap tu salah. Tiap. Maka tiba-tiba dia dapati dalam surat yang dia terima saat itu tersurat, tertulis dengan kata-kata ni. Jazakallah khair. Baiki, maka tiba-tiba tadi. Maka tiba-tiba, bukan maka tiap-tiap, maka tiba-tiba. Kitab lama, nuskah lama. Jadi kata di Sayyidah Nabi tadi kata apa? Perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendak, maka bahawasanya kami sekalian sabirun. Kami sekalian ni orang sabar. Membuatlah apa mau nak buat. Mau nak zalim lah. Mau nak ngenak lah. Kami semua orang sabar, tak ada masalah. Dan zulmah, mana kezaliman yang kamu, maka bahawasanya kami dengan Allah minta tolong. Zulmah tu, mana yang kezaliman yang membuat ni, zalamah dipanggil. Kezaliman yang kamu buat ini, kami dengan Allah minta tolong. Dan zalamah yang kamu maka bahawasanya kami kepada Allah mengadu. Mu zalim, aku minta tolong dengan Allah. Kamu zalim, kepada Allah Ta'ala kami mengadu. Akan zalim kamu. Dan lagi akan diketahui oleh mereka yang zalim. Mengata ia di mana berpaling mereka itu. Orang zalim akan tanya di mana ayyamun qalabi yang qalibun. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Mana orang zalim ini akan tahu di mana tempat dia duduk. Kemudian maka katanya maka ia pun mengadilkan rakyatnya. Bila dia kena nasihat ke Sayyidah Nabi Sani, dia pun berlaku adil lah pada rakyat dia. Kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah maka mengerjakan oleh orang yang akil bahawa ia menegahkan daripada tangannya daripada zalim. Maknanya lepas pada meninggal, jangan buat zalim lagi. Dan berjalan ia atas jalan adil dan melakukan pekerjaan dengan insaf dan mengintai-intai akan suruhan Allah pada sirnya dan zahirnya. Betul mengintai. Tengok dalam kitab dua naskah tu. Mengintai. Mana carilah. Dia cari suruhan Allah Ta'ala pada sirnya dan zahirnya. Sir, mana rahsia. Dan zahirnya, hak zahirnya. Hak mana suruhan Allah Ta'ala cara sembunyi, cara zahir, buatlah. Dan ketahui pula bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas akan segala amal kebajikan dan kejahatan dan diseksa akan zalimnya atas zalim. Segala seksa, segala kezaliman itu adalah kezaliman yang Allah Ta'ala akan balas segala kezaliman itu. Di akhir kitab ini, Allah yarham Syekh Daud telah berdoa. Kita baca doa ni, doa yang maksur. Kalau boleh kita hafal doa ni. Baik doa ni. InsyaAllah Ta'ala kita akan terjemahkan doa ni dalam apa ni? Dalam kitab kita yang bercetak, yang dicetak nanti, kita akan bubuh terjemahan dari bawah. Karena doa ni sangat baik. Kata Syekh, wallahul muwaffiq liman yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama zakaraka az-zakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi telah selesai Faqir ilallah Ta'ala. Daud bin Abdullah Qatani menterjemahkan risalah yang bernama Munyatul Musalli ini di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah pada waktu duha hari Selasa 15 hari bulan Zulhijjah pada hijrah Nabi alaihi afdhalus salatu azkat taslim 1242 tahun saja kali. 1242 tahun. Tolak dengan 1428. Berapa jumlah dia? Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina wa musalliyan ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amin ya rabbal alamin. Dan berkata pula Al-Abdul Faqir Abu Anas Al-Madani afallahu anhu wa an walidayh telah selesai daripada mensyarahkan kitab Munyatul Musalli ini pada malam Khamis 2 hari bulan Zulhijjah tahun 1428 bersamaan dengan 12 hari bulan November tahun 2007 di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian. Alhamdulillah awalan wa akhira. Mana-mana baik yang baik itu daripada Allah dan mana-mana ada kelemahan dan kekurangan, maka saya harap para pelajar dan para pendengar dapat menyampaikan kepada saya untuk diperbetulkan pada masa-masa akan datang insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan sambung pada ini dengan risalah yang kedua dalam kitab ini yang bernama Al-Bahjah Al-Mardiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.